Hai semua, video kali ni kita bincang 4.3 hukum logaritma. So yang pertama ni kita akan belajar menghubung kaitkan persamaan dalam bentuk indeks dengan bentuk logaritma dan menentukan nilai logaritma sesuatu nombor. Suatu persamaan dalam bentuk indeks boleh ditulis sebagai n sama dengan a kuasa x. Dengan a lebih besar pada kosong dan a tak boleh sama dengan 1. Maksudnya kat sini A mesti lebih besar pada kosong, tapi dia bukan start dengan nombor 1. Maksudnya dia start dengan nombor 2. Dia bukan tak boleh start dengan 1. Maksudnya kat sini dia macam, kalau kita start dengan nombor 1 ni, apa-apa nombor pun kita akan dapat 1. So no point lah kalau kita letak 1. So sebab tu dia kata tak letak nombor 1. Tapi dia still lagi boleh letak, tapi kita tak mencarilah. Kita start dengan nombor 2. N, A dan X ialah pemboleh ubah. Kita boleh mencari suatu nilai pemboleh ubah jika nilai bagi dua pemboleh ubah yang lain diberi. Contohnya 81 sama dengan 9 kuasa X. Ni contoh daripada sinilah. Bentuk indeks. 81 sama dengan 9 kuasa X, maka X sama dengan 2. Macam mana kita dapat 2? So kita ingat balik yang kita belajar yang ni. So jika A kuasa M sama dengan A kuasa N, maka M sama dengan N. Contohnya 2 kuasa 2 sama dengan 2 kuasa X. 2 ni sama, so kita boleh ambil yang atas. So X sama dengan 2. Kalau untuk yang ni, jika A kuasa M sama dengan B kuasa M, maka A sama dengan B. Yang ni contohnya X kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2. So, bila yang atas ni sama, kita boleh ambil yang bawah. Maksudnya X sama dengan 3. So yang pertama ni, dia ikut rule yang pertama ni. 81 sama dengan 9 kuasa X. So 9 kuasa X sama dengan 81. Kita ubah. 81 ni, 9 kuasa berapa? Dapat 81. So 9 kuasa 2. So 9 kuasa X sama dengan 9 kuasa 2. So kita dapat 9 sama, so kita boleh ambil yang atas. Sebab itulah jawapan dia X sama dengan 2. Untuk yang B, jika 1000 sama dengan A kuasa 3, maka A kita boleh jadikan sebagai punca kuasa 3. Kita dapat 10. And then C, jika N sama dengan 5 kuasa 3, maka N sama dengan 125. Kita cari jawapan. 5 kuasa 3 itu adalah 125. So kita ada 3 condition untuk mencari nilai. So bolehkah anda mencari nilai X bagi persamaan-persamaan berikut? 50 sama dengan 4 kuasa X. 69 sama dengan 7 kuasa X. 80 sama dengan 8 kuasa X. So untuk soalan ni, dia akan sama macam soalan A. Kita mencari adakah kita boleh dapat nilai tu kuasa something. Macam contoh yang A ni, 81 ni, adakah 9 kuasa something dapat 81? So jawapan dia ada, iaitu 9 kuasa 2. So sama juga untuk yang A, B, C ni. Kalau 4 kuasa X, adakah 4 kuasa something dapat 50? Tak akan ada. Sama juga macam yang ni lah, 69. So tak ada 7 kuasa something dapat 69 dan tak ada 8 kuasa something dapat 80. So apa cara untuk kita mencari nilai X? So apakah kaedah yang boleh digunakan? So mari kita terangkan dengan lebih lanjut. Ekuasi 8 ni akan menjelaskan cara penyelesaian bersama di atas. So awak boleh cuba tengok ekuasi 8 ni merujuk buku teks. Cikgu Shu tak terangkan lah ekuasi 8 ni. Cikgu Shu terus explain nota. So Cikgu Shu akan explain kat sini lah. Hasil daripada ekuasi 8 didapati bahawa perkaitan antara persamaan dan bentuk indeks. Persamaan bentuk indeks dan logaritma boleh ditarifkan seperti berikut. So dalam bentuk log macam ni, dia adalah sama juga dalam bentuk indeks macam ni. Dengan A lebih besar pada kosong dan A tak start dengan 1. Yang ni Cikgu Shu dah explain tadi. Daripada tarifan di atas dapat disimpulkan bahawa kita tahu yang apa-apa kuasa kosong, jawapan dia 1. Jadi, kalau yang indeks dalam bentuk macam ni, untuk log dia dalam bentuk macam ni.
So, bila awak nampak log A1 je kat sini, jawapan dia mesti kosong. Okay, and then A kuasa 1 sama dengan A. Okay, apa-apa kuasa 1 pun dia akan dapat balik nombor ni lah. Okay, so bila merujuk pada log, dia akan macam ni lah. Kalau awak nampak nilai ni sama, jawapan dia mesti 1. Okay, maka untuk sebarang nombor nyata, A lebih besar daripada kosong dan A tak sama 1, pernyataan berikutlah benar. Okay, so ni antara yang awak kena ingat lah. Okay, supaya senang untuk awak menyelesaikan soalan logaritma. Di mana apa-apa nilai 1 kat sini, jawapan dia kosong. Dan jika nilai sama kat sini, jawapan dia 1. Okay, so kalau tengok sini, okay, ni contoh bentuk indeks. 4 kuasa kosong adalah 1. Okay, dalam bentuk logaritma, awak nampak dekat sini, log 4, 1 sama dengan kosong. Okay, 1 kat sini, jawapan dia kosong. And then, kalau sama, jawapan dia 1. Okay, nampak sama, jawapan dia 1. Okay, so kalau tengok tip pintar ni, okay, ni antara rule lah yang kena tahu. Log A kuasa X ni sama dengan X adalah kerana X ni dia boleh bawa ke depan. Okay, maksudnya X log A. Okay, so nampak A ni kan dapat 1 kan. Okay, so maksudnya X jarak 1. Sebab tu jawapan dia X. Okay, nanti awak akan jumpa lagi lah dia punya rule ni untuk next nota. Okay, so kita tengok lagi untuk next. Okay, ni. Perhatikan bahawa log AN tertarif jika N lebih besar pada kosong. Okay, yang ni pun masih sama lagi. So, N kat sini tak boleh kosong. Okay, contohnya log 70. So, tak boleh lah sebab sini kosong. Okay, dekat sini pun tak boleh sebab negatif. Okay, syarat dia mesti lebih besar pada kosong. Maksudnya nilai positif. Kat sini pun tak boleh kosong. Okay, sebab A dia mesti start pada 2 kan. Okay, sama juga yang ni. Tidak tertarif. Okay, asas bagi logaritma mestilah bernilai positif. Okay, sebab tu sini tak boleh. Okay, biasanya 1 tidak digunakan sebagai asas kerana 1 kuasa N sama dengan 1 bagi sebarang nombor N. Okay, macam cikgu Shu explain tadi, dia tak digunakan sebagai asas sebab dia tak akan dapat jawab. Maksudnya, bukan tak dapat jawapan. Jawapan dia maintain 1. Okay, no point kita letak 1. Sebab tu kita start nombor 2. Dia bukan tak boleh. Tapi kalau negatif, memang tak boleh. Okay. Nombor kosong tak boleh. 1 tak boleh. So, masuk kat sini, dia start nombor 2 lah. Lagi better lah untuk kita cari jawapan. Okay, jika diberi nilai logaritma biasa bagi satu nombor itu boleh dicari dengan menggunakan kalkulator saintifik. Okay, nombor itu dinamakan sebagai antilogaritma atau ringkasnya antilog. Okay, jika log 10n sama dengan x, maka antilog x sama dengan n. Okay, antilog ni kita antilogaritma lah Okay, sebagai contoh, yang ni, kalau tukar kalkulator, log 10, 10. Okay, so untuk pengetahuan awak yang kalkulator ni memang base dia 10. Okay, awak tekan kalkulator log and then 10. Jawapan dia awak akan dapat 1. Okay, so yang ni adalah N. Okay, yang ni adalah X. Okay, so maka antilog X sama dengan N. Maksudnya, cuba awak tekan antilog. Okay, nak tekan antilog, awak tekan shift dekat atas tu. Simbol shift ni. Okay, lepas tu awak tekan log. Okay, awak tekan shift, awak tekan log, awak akan nampak dia tulis macam ni. Okay, so X adalah 1 kan? Kita tekan 1. Okay, bila tekan 1, awak akan dapat jawapan dia 10. Okay, sebab tu dia kata kat sini, X sama dengan N. Maksudnya 1 sama dengan 10. Tu maksudnya antilog. Okay, and then dekat sini, dia tulis logaritma biasa ialah logaritma dengan asas 10. Okay, basic dia adalah 10 sebab kalkulator awak adalah log 10. Okay, contoh log 10A sama dengan log A. So, selalunya orang tulis log 10A ni sebagai log A. Kalau LG tak ada tulis apa-apa nombor kat sini, maksudnya dia adalah base 10. Okay, hanya untuk log 10 saja dia tulis macam ni. Okay, yang lain dia kena tulis nombor. Contohnya,
log 2. Okay, so kena tulis. Kalau untuk log 10, kita boleh tulis macam ni je. Okay. Tengok yang ni, berdasarkan tarif logaritma bagi suatu nombor, kita boleh menukarkan satu persamaan indeks kepada bentuk logaritma. Okay, indeks nombor kuasa merupakan nilai logaritma. Okay, asas kuasa dan asas logaritma. Okay, so sekarang ni kita belajar macam mana daripada bentuk indeks ni ditukarkan kepada bentuk log. Okay, so 16 sama dengan 2 kuasa 4. Kalau kita tukar pada log, akan jadi log 2 16 sama dengan 4. Okay, sebaliknya kita juga boleh menukar satu persamaan dalam bentuk logaritma kepada bentuk indeks. Okay, kalau indeks tukar log, kita boleh tukar juga log kepada indeks. Okay, so log 2 16 sama dengan 4, maka kita dapat 16 sama dengan 2 kuasa 4. Okay, so untuk yang ni Cikgu Shu tak tahu awak hafal macam mana. Memang kena hafal sebab tak akan ada dalam awak punya formula lah, rumus waktu exam. Memang kena hafal. Okay, dia Cikgu Shu tak tahulah awak guna cara apa. Selalunya Cikgu Shu akan guna cara ni lah. Log A, B sama dengan C. So, nak tukar pada indeks adalah B sama dengan A kuasa C. Okay, ni Cikgu Shu punya cara nak hafal lah. Senang kita guna ABC. Okay, so macam contoh, awak ada log, contoh je log 3, 4 sama dengan 5. So, nak tukar indeks 4 sama dengan 3 kuasa 5. Okay, sebab yang ni B. Okay, yang ni A, yang ni C. Okay, so ikutlah. Cikgu Shu tak sure awak hafal macam mana. Okay, ni cara Cikgu Shu. Okay, so cuba hafal ikut awak punya keselesaan. Okay, tapi kena hafal, wajib kena hafal. Kena hafal cara daripada log nak tukar indeks dan indeks tukar logs. Contoh, 3 kuasa 2 sama dengan 9. So, nak tukar indeks, log 3, 9 sama dengan 2. Okay, yang ni A, yang ni C, yang ni B. Okay, A, B, C. Okay, tu cara Cikgu Shu lah. Okay, yang ni kita tengok hasil daripada inkuis 9. Okay, yang ni awak cuba tengok buku teks awak. Okay, katakan Y sama dengan 2 kuasa X. Okay, maka X sama dengan songsangan. Okay, ni songsangan. Okay, songsangan bagi indeks. Okay, macam mana kita nak selesaikan yang ni? Okay, bila kita ada satu soalan indeks yang mana kita tak boleh nak selesaikan, kita boleh menggunakan log. Okay, kita letak log apa-apa log lah. Kalau yang ni kita letak log 2 sebab kat sini 2. Okay, supaya senang untuk kita selesaikan. Kalau nampak kat sini, Y sama dengan 2 kuasa X. Bila kita letak log 2, kita kena letak dua-dua bahagian. Kiri dan kanan. Okay, lepas tu, ingat Cikgu Shu explain sebelum ni, X ni boleh bawa ke depan. Maksudnya, log 2Y sama dengan X. Log 2, 2. Okay, log 2 ni adalah 1. Sebab nilai ni sama. So, jadi jawapannya log 2Y sama dengan X. Okay, dapat yang ni. Okay, gantikan X sama dengan log 2Y. Maka X sama dengan inverse. Okay, so jadi dekat sini dia nak cakap kat awak, dia nak cerita yang indeks ni, dia punya songsangan dia adalah log. Okay, so Y sama dengan log AX ialah songsangan bagi A kuasa Y sama dengan X. Okay, bila awak lakarkan graf, okay, yang ni straight line, Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan A kuasa X, dia akan sentuh dekat 0, 1. Tapi bila awak lukiskan Y sama dengan log AX, awak akan dapat dia punya point kat sini 1, 0. Dia songsangan. Okay, so ini adalah nak explain pasal songsangan. Sekarang kita tengok contoh. Contoh 19. Tukarkan 2 kuasa 4 sama dengan 16 kepada bentuk logaritma. Okay, 2 kuasa 4 sama dengan 16. Okay, so ingat formula. Log AB sama dengan C. B sama dengan A kuasa C. Okay, so log. Okay, yang ni A.
yang ni C, yang ni B. So log A adalah 2, B adalah 16, C adalah 4. Okay, nampak yang ni. Okay, itu cara cikgu show lah macam mana kita nak tukarkan. Okay, kalau yang ni tukarkan log 3, 27 sama dengan 3 pada bentuk indeks. Okay, jadi log 3, 27 sama dengan 3. So yang ni A, B, C. Okay, indeks adalah B sama dengan A kuasa C. So B adalah 27, A adalah 3, C adalah 3. Okay, so dapatlah macam ni. Okay, next kita tengok contoh 21. Cari nilai bagi setiap yang berikut. Okay, so untuk yang ni cari jawapan, tekan je kalkulator. Log 7. Okay, awak ingat yang kalkulator awak ni memang base 10. Tekan je log 7. Awak akan dapat lah 0.8451. Okay, yang ni pun sama. Tekan je kalkulator. Log 10, 79. Awak akan dapat 1.8976. Okay, so untuk yang ni awak kena memudahkan dulu. 3 ni, kuasa 3 dapat 27. 4 kuasa 3 adalah 64. Okay, awak tekan kalkulator. Log 10. Log, tekan log. Lepas tu kurungan 27 per dengan 64. Untuk kurungan, awak akan dapatlah jawapan ni negatif 0.3748. Okay, letak kurungan sebab dia dalam bentuk pecahan. Okay, and then contoh 22. Cari nilai setiap yang berikut. Okay, log 5625. Okay, awak tak boleh tekan kalkulator direct sebab ini base 5. Kalkulator hanyalah base 10. So, kat sini awak boleh pemudahkan. Okay, kat sini dikata katakan log 5625 sama dengan X. Okay, and then 5 kuasa X sama dengan 625. Okay, daripada log ni ditukar kepada bentuk indeks. Okay, 625 ni awak tahu dia adalah 5 kuasa 4. So 5 ni sama. So kita boleh ambil X sama dengan 4. So jawapan dia 4. Okay, kalau tak nak guna cara ni, boleh juga guna cara log 5625. Okay, 625 ni awak tahu dia adalah 5 kuasa 4. Jadi log 5 kuasa 4. So 4 ni letak ke depan. Jadi 4 log 5. So jadi 1 kan. Okay, saya dapatlah jawapan dia 4. Okay, so tu salah satu cara jugalah. Okay, sama juga yang B ni log 67776. Okay, dekat sini dikatakan log 67776 sama dengan Y. Lepas tu ditukarkan kepada bentuk indeks. Okay, and then 7776 ni adalah 6 kuasa 5. So 6 sama jadi Y sama dengan 5. So jawapan dia 5. Ataupun kalau guna cara ni, log 6 7776 ni kepada log 6 kuasa 5. Okay, 5 ke depan. So 5 log 6. So dia 1 kan. So dapatlah 5. Okay, sama je dia punya konsep. Okay, contoh 23. Sorry. Cari nilai X jika log 5X sama dengan 3. Okay, so kalau dia nak cari nilai X and then dia bagi satu ketul log je, maksudnya automatik kita akan tukarkan yang ni kepada bentuk indeks. Okay, log 5X sama dengan 3. So yang ni A, B, C. Okay, so B sama dengan A kuasa C. So kita dapatlah X sama dengan 125. Sebab 5 kuasa 3 adalah 125. Okay, cari nilai Y jika log 3Y sama dengan 4. So, tukar pada indeks Y sama dengan 3 kuasa 4. So, kita dapatlah Y sama dengan 81. Okay, kemudian contoh 24. Cari nilai bagi setiap yang berikut. Anti-log 0.1456. 0.1456. Okay, yang ni macam cikgu Shu explain tadi. Awak tekan shift. Okay, tekan shift. Dia ke atas tu. And then awak tekan lock. Awak akan dapat simbol satu yang bentuk macam ni. Okay, shift lock. Tekan je 0.1456. Okay, awak akan dapatlah 1.3983. Okay, sama juga yang ni. Awak tekan
shift log. Okey, ni letak kurungan sebab negatif kan. Negatif 0.3976. Okey, awak dapatlah 0.4003. Okey, so ni je untuk nota kali ni. So agak banyak juga nota ya. Okay, so kita jumpa lagi next video. Jangan lupa subscribe dan tekan butang lonceng untuk dapatkan notification video terbaru Cikgu Syu. Terima kasih semua. Bye.